Jadi sekarang ni Dr. Nek Selida pun dah masuk dah, seorang pakar yang sangat hebat. Dia adalah tuan guru saya, apa nama dia, dekan kuliah undang-undang syariah dan undang-undang di Universiti Sains Islam Malaysia, seorang yang terkenal, selebriti, orang Kelantan, makan budu. Jadi Dr. Selida kita jemput khas kerana dia merupakan ahli anggota Suhakam. Ini bukan senang ni. Kita bayar payment pun sangat rendah. Patutnya mahal. Kerana pembentangan ini melibatkan undang-undang hak human right yang doktor berpengalaman bentang di antara bangsa, di dalam dan di luar. Dan kita sangat bertuah menerima kedatangan online daripada tuan guru kita, seorang wanita yang sangat hebat. Jadi tanpa membuang masa kita menyebut Al-Fadilah Dr. Nik Selida, falyatafaddali mashkurah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Al-Fadil Tuan Guru kita Ustaz Ahmad Fawaz. Ya, Alhamdulillah. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim innakal barru jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua guru-guru takmir yang hebat? Masya Allah, ya, sempat dia mengumpat kita tadi sebelum jemput masuk. Jadi saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama dengan tuan-tuan guru, tuan-tuan puan-puan sekalian dalam program perkaderan fuqaha guru takmir peringkat zon utara Malaysia siri ketiga 2022 yang diadakan pada 26 sehingga 28 Mac secara atas talian ini, dan berbesar hati di atas jemputan Ustaz Ahmad Fawaz untuk slot khas ilmiah dan perundangan syariah. Ya, sesungguhnya saya bukanlah orang yang mungkin sesuai dan terbaik untuk sesi ini, tetapi Ustaz Ahmad Fawaz dengan saya ini kita akrab, ya, kita saling tolong menolong, bantu membantu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat dan kita sama-sama mengambil manfaat di antara satu sama lain. Jadi untuk slot ini tuan-tuan puan-puan sekalian, kita cuba untuk memahami hak asasi manusia ini dalam perspektif agama. Ya, pada saya, sebelum kita memahami hak asasi manusia dari sudut perlembagaan ataupun dari sudut perundangan, sama ada perundangan persekutuan atau perundangan negeri, ataupun memahami hak asasi manusia dari barat pun, ya, saya rasakan keutamaan kita adalah faham dahulu hak asasi manusia dalam perspektif agama. Ya, kerana di sana sini terdapat perbezaan, ya, terdapat perbezaan dan perlukan kepakaran dan kemahiran kita untuk mengetahui bagaimana mengadaptasi hak asasi itu mengikut konteks setempat, mengikut keperluan masyarakat, dan yang pasti tidak tergelincir daripada landasan syarak. Ya, soal definisi, soal maksud, soal makna, soal prinsip, semuanya itu kita perlu fahami. Jadi syukur Alhamdulillah bila mana disebut oleh Ustaz Ahmad Fawaz tadi, saya sebagai anggota Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia sejak tahun 2016, ya, sehingga kini kita berjaya melaksanakan program latihan dan juga literasi berkaitan hak asasi manusia dalam Islam kepada jabatan-jabatan agama seluruh Malaysia. Jadi kalau ada tuan-tuan perempuan yang pernah mengikuti slot ataupun program literasi hak asasi manusia dan Islam anjuran Suruhanjaya Hak Asasi Manusia yang dianjurkan di setiap negeri dan juga di kementerian-kementerian, mungkin tuan-tuan perempuan sudah fahamlah sedikit sebanyak hak asasi, ya. Dan yang kita perlu lihat dari sudut agama ini adalah bahawasanya hak asasi manusia itu
berasaskan 4 prinsip yang utama. Ya, prinsip yang pertama adalah untuk menjaga maruah manusia. Yang kedua, prinsip hak asasi adalah untuk keadilan manusia. Yang ketiga, prinsip hak asasi adalah supaya kehidupan manusia itu akhirnya gembira, bahagia dan sejahtera. Dan yang keempat, supaya keperluan asas kehidupan seorang manusia itu terjamin. Ya, apabila Allah memberikan haknya itu kepada setiap manusia yang lahir ke dunia, maka hak itu sifatnya kekal, ya, sehingga dia berubah disebabkan oleh mungkin hak itu dinafikan, hak itu dirampas, ya, hak itu dibatasi dan sebagainya. Hakikatnya Allah memberikan hak itu sama kepada setiap insan yang lahir di atas nama manusia. Dan sudah pasti tuan-tuan puan-puan, hak asasi manusia itu tidak bersifat mutlak. Ya, tidak bersifat kita boleh melakukan atau menuntut apa sahaja yang kita mahu. Ya, kerana ia tertakluk kepada sama ada hak yang dituntut oleh manusia itu bertembung atau tidak dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya bertembung dengan hak Allah, maka hak Allah itu terpakai dan hak manusia itu secara automatiknya ternafi, ya, ataupun disekat. Itu dalam bahasa agama kita. Tetapi dalam bahasa barat, mereka tidak sebut hak manusia dan hak Allah. Yang mereka sebut hak manusia ataupun hak individu dan hak masyarakat. Ya, sedangkan dalam konteks agama kita, bila kita sebut hak Allah, itu sebenarnya hak masyarakat lah. Ya, Allah tidak perlukan apa-apa daripada kita. Ya, sebab itu bila sebut hak Allah, ia sebenarnya berkaitan dengan sebagai contoh hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran seperti hudud. Ya, mencuri, potong tangan. Potong tangan itu untuk menjaga hak Allah. Sebenarnya adalah untuk menjaga hak masyarakat supaya dapat hidup dengan selamat. Bukan menjaga Allah supaya Allah dapat hidup dengan selamat. Itu salah. Ya, untuk menjaga masyarakat supaya dapat hidup dengan selamat. Tapi kita namakan dia adalah hak Allah. Jadi dalam istilah hak asasi manusia di barat, mereka ada juga hak masyarakat sebut. Ya, jadi bertembung hak masyarakat dan hak individu, hak masyarakat akan terpakai, hak individu secara automatik tidak boleh dipakai. Sebenarnya yang terbaik kita beri semua hak, individu pun dapat, masyarakat pun dapat, itu yang terbaik. Tetapi bila sekali-sekala mereka bertembung, hak itu bertembung, tak jadi. Dia kena pilih salah satu. Dan salah satu yang terpilih sudah pasti masyarakat. Jadi itulah hakikatnya dan berkaitan dengan hak ini tuan-tuan puan-puan sekalian, bila mana banyak wahyu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan hak manusia, ya, berkaitan apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Wanita-wanita di zaman Rasulullah merasakan kenapa banyak kalam Allah ini memberi ketetapan tentang lelaki atau manusia secara umum. Bila nak cakap sesuatu tentang wanita, ya, sebab wanita dan lelaki itu berbeza. Ya, jadi mestilah ada wahyu ataupun perundangan yang khusus berkaitan wanita. Sebab kita berbeza, ya, mesti kita ada ketetapan berbeza. Jadi setakat ini tak ada. Ya, ini yang disebut oleh sebagai contoh Ummu Imarah Al-Ansariyah yang sering bertanya kepada Rasulullah. Begitu juga Asma bintu Yazid, ya, seorang wanita yang digelar sebagai Khatibatun Nisa pada zaman itu, disebabkan Asma bintu Yazid ini sentiasa menjadi perantara antara kaum muslimat dengan Nabi. Bila nak tanya sesuatu berkaitan wanita, nak menuntut sesuatu berkaitan wanita, ya, nak mempersoalkan sesuatu, maka Asma bintu Yazid inilah yang selalu menjadi perantara kerana sifat Asma ini dia lantang bersuara. Dia tidak segan untuk bercakap di hadapan orang ramai.
Ya, walaupun orang ramai itu hampir kesemuanya orang lelaki, dia tidak segan, sebab itu dia sentiasa menjadi wakil. Ya, jadi antara yang ditanya oleh Asma bintu Yazid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah, kalau orang lelaki ni, kata Asma, boleh ziarah orang sakit, boleh hantar jenazah ke kubur, boleh berperang di medan perang, macam-macam kebaikan yang boleh dilakukan. Orang perempuan tak boleh buat, kata dia. Ya, adakah kami ini dihidupkan hanya sekadar untuk melampiaskan nafsu lelaki? Sebagai tempat lelaki melampiaskan nafsu semata-mata. Tempat kami ini menjadi tempat melahirkan zuriat, kemudian menjaga anak-anak mereka. Itu sahajakah? Kata Asma, ya, sehingga dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang wanita yang bergelar isteri yang menjaga suaminya, yang patuh dan taat kepada suaminya, mereka mendapat pahala sebagaimana apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh suami. Tak payah ziarah kubur, tak payah hantar jenazah ke kubur, tak payah pergi ziarah orang sakit, tak payah berperang di medan perang, duduk rumah saja, taat dan patuh kepada suami, jalankan tanggungjawab hakiki, sudah sama apa yang dia akan dapat sebagaimana suaminya. La ilaha illallah, kata Asma. Aku akan sampaikan kepada orang-orangku, kata dia, maknanya kaum muslimat. Itu sudah cukup kepada seorang wanita. Mendengar itu sudah cukup kepada seorang wanita. Ya, sebab kita kalau boleh berkait dengan ibadah, berkait dengan kekhalifahan, kita nak buat semua kebaikan asalkan manusia dibenarkan buat oleh Allah. Kita nak buat semua. Bila tak boleh, kenapa tak boleh? Ya, adakah nanti kami ini tidak dapat ke syurga disebabkan kita tak boleh buat banyak kebaikan? Tidak begitu, kata Nabi. Jadi itu saya bawa contoh tentang inilah yang disebut sebagai hak asasi manusia kepada seorang wanita. Ini contoh. Ya, jadi kalau kita nak kata hak asasi ini tak betul, ya, hak asasi ini dari barat, ya, hak asasi ini tidak sepatutnya ada dalam hidup kita, kitalah yang tak betul. Ya, sebab hak asasi ini ditegaskan dalam agama kita. Dan inilah neraca hak asasi yang terbaik untuk manusia. Kalau sesiapa nak ambil hak asasi, ambillah hak asasi sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran, yang diperincikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah itu. Ya, ambillah. Sesuaikanlah dengan keadaan setempat. Tetapi kalau Muslim, kalau beriman, pastikan ia masih dalam lingkungan syar'i. Jadi itulah contoh. Kemudian Ummu Imarah Al-Ansariyah pernah bertanya yang saya sebutkan tadi. Kenapa tidak ada tentang wanita? Dan inilah turunnya surah Al-Ahzab ayat yang ke-35, ya, Ustaz Fawaz kalau saya tidak salah. Ya, bila mana Allah sebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sampai Allah nak kena sebut satu-satu. Sebab nanti kadang tanya pula, kenapa lelaki juga? Orang lelaki yang sabar sahajakah? Orang lelaki yang benar sahajakah? Tidak. Allah sebut satu-satu. Muslim, ya, yang beriman, yang patuh dan taat, yang benar, yang sabar, yang khusyuk, yang bersedekah, yang berpuasa, yang menjaga kehormatan dirinya, yang ingat Allah banyak-banyak. A'addallaha lahum maghfiratan wa ajran azima. Akan dihitung, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keampunan dan pahala yang besar. Tak kira lelaki atau perempuan, tak kira, sama. Inilah hak asasi tuan-tuan perempuan yang dipersoalkan, yang dituntut oleh setiap wanita pada zaman itu, yang akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala sama sahaja. Yang berbeza adalah tingkat amal soleh dan keimanan itu.
Jadi kalaulah wanita tidak bersoal, wanita tidak bertanya, barangkali sehingga hari ini wanita tidak tahu. Jadi kita lihat hak asasi ini dalam sudut yang cantik, positif dan indah. Dan insya-Allah kita boleh menjadikan masyarakat kita makmur dengan kebahagiaan. Itu yang kita nak. Sebab itulah tujuan hak asasi manusia ini. Dia bukan untuk kita berbalah, bukan kita berebut hak, bukan kita mencari salah. Ya, hak asasi ini kerana endingnya itu adalah orang Jawa kata happiness. Kerana kita nakkan kebahagiaan itu. Jadi kalau kita lihat sejarah ya di negara Arab sebagai contoh, pertelingkahan, perbalahan di antara kaum itu kebanyakannya berakhir dengan kematian, pertumpahan darah. Dia bukan macam kita. Kita Ustaz bergaduh dalam Facebook. Bila berjumpa di luar, berpeluk sakan pula. Ya, kalau tidak bergaduh di Facebook, bergaduh dalam WhatsApp. Kita yang membaca ni pun seriau belum rumah tengok takut orang tua bergaduh ni kan. Tapi bila berjumpa di luar, berpeluk pula, bersalam pula, minta maaf pula, boleh minum air sama-sama, letih dan sebagainya. Tapi Arab pada zaman itu, kalau dia bergaduh, Masya Allah. Dan kalau kita lihat dalam peristiwa hijrah, ya, Nabi dan juga pengikut-pengikut baginda pada masa itu daripada Mekah ke Madinah. Sebelum berhijrah, Nabi study dulu macam mana geografi, macam mana community dan juga lifestyle penduduk Madinah. Nabi study dulu. Bukan senang-senang kita nak pindah tempat orang. Ya, jadi Nabi lihat orang Madinah ni sama-sama dia pun bergaduh rupanya. Antara Aus dan Khazraj itu mereka sentiasa tidak bersatu, sedangkan mereka berasal daripada seorang ibu yang sama. Ya, seorang wanita yang berasal daripada Yaman berhijrah ke Madinah, berkahwin, beranak pinak, berkembang keturunannya sehingga menjadi satu kaum yang besar dan bergaduh adik-beradik menjadikan mereka berpecah dua. Satu jadi Aus, satu jadi Khazraj. Dan Nabi telah mengislamkan beberapa orang daripada Aus dan beberapa orang dari Khazraj. Sewaktu Nabi bertemu sebahagian kecil mereka ini di tempat lain semasa berniaga dan sebagainya. Jumpa tempat lain. Dan dalam dakwah itu mereka memeluk Islam dan selepas itu mereka kembali ke Madinah. Itu Nabi kenal orang-orang. Jadi sebelum hijrah ke Madinah, Nabi tahu ada beberapa yang Nabi ada kontak. Kalau ke bahasa kita hari inilah, ya. Jadi Nabi kenal dan Nabi pesan pada mereka supaya di sana mereka hidup dengan perintah agama setakat yang mereka tahulah. Ya, jadi di sana mereka cubalah berubah, ya, yang sebahagian kecil tadi tu mereka cuba berubah dan sebagainya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar mereka untuk menukar marah kepada maaf. Nabi ajar mereka menukar dendam kepada ikhlas. Nabi ajar mereka menukar pergaduhan itu kepada keamanan. Ya, saling hidup dengan kerukunan. Ya, sedangkan mereka adalah daripada satu ibu yang sama. Jadi apa salahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya, jadi lama kelamaan orang-orang di Madinah ini dengan sifat rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akhirnya kembali mendekat dan bertaut hati, kembali bersilaturahim. Dan lepas itu orang tak panggil Aus dan Khazraj, orang panggil golongan Ansar. Dia menjadi satu. Ya, sebab itu kita sebut Ansar dan Muhajirin. Ansar itu yang memang duduk di Madinah. Muhajirin itu yang datang dari Mekah. Yang kita tak sebut Muhajirin dan Aus dan Khazraj, tidak. Muhajirin dan Ansar kerana Aus dan Khazraj itu sudah bersatu menjadi Ansar. Jadi urusan Nabi lebih mudah apabila mereka berbaik. Datanglah orang Muhajirin ke Madinah. Ya, bukan saja mereka ditawarkan rumah tempat berteduh, mereka ditawarkan harta untuk berkongsi sama banyak, bahkan ditawarkan isteri untuk dikahwini. Itu semua kita tahu. Tetapi orang tidak tahu latar belakang dan sejarahnya rupanya adalah tidak mudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina
masyarakat Madinah yang begitu baik sifatnya. Ya, dan lancar urusan Nabi dalam penghijrahan itu disebabkan orang Madinah sudah berubah. Dan inilah yang saya nak katakan, kerana kehidupan yang sukar itu di Madinah, ya, walaupun berubah, ada yang masih jahat. Ya, ada yang memang tak boleh, orang kata tak boleh bawa bincang. Ya, masih ada. Dan bila bergaduh mesti berakhir dengan kematian, masih ada. Sebab itulah ini yang memaksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasilkan satu perjanjian. Janji jangan bunuh orang ni, janji jangan ambil harta orang ni, janji jangan pukul orang ni, janji jangan cederakan orang ni. Inilah yang kita hari ini namakan kontrak sosial. Jadi kontrak sosial yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu, tuan-tuan puan puan sekalian, adalah Piagam Madinah. Ya, dan Piagam Madinah itu sifatnya seperti seolah-olah perlembagaan persekutuan kita lah hari ini. Sebab itu perlembagaan persekutuan itu digelar kontrak sosial kita. Ya, dalam itulah kata apa yang awak berhak, apa yang awak tidak berhak. Awak sebagai apa? Sebagai rakyat atau bukan sebagai rakyat. Awak lelaki atau awak perempuan. Ya, apa hak yang kerajaan perlu sediakan? Itu semua dalam perlembagaan persekutuan. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada di dalam Piagam Madinah. Tetapi sudah pasti Nabi tidak tekankan soal hak untuk mendapat pendidikan percuma. Itu bukan masalah pada waktu itu. Nabi tidak menekankan soal hak untuk bersuara. Kerana latar belakang sejarahnya bukan menunjukkan pada masa itu orang tidak boleh bersuara, tidak. Ya? Latar belakang pada masa itu orang saling berbunuhan. Jadi wujudnya Piagam Madinah sebagai satu instrumen perundangan. Bila nasihat tak jalan, undang-undanglah makan dia. Jadi perlembagaan ini yang dihasilkan pada tahun Hijrah itu 622 Masihi atau tahun pertama Hijrah, dibina dengan berapa fasa, tuan-tuan puan-puan? Berapa perkara? Siapa nak jawab boleh tulis dekat ruangan chat atau boleh juga jawab terus. Kalau saya suka jawab terus pasal jimat masa. Tapi ada yang malu-malu boleh tulis pasal dia tak yakin betul salah. Ada boleh tulis, ya. Tuan-tuan boleh tulis berapakah peruntukan atau berapa fasal dalam Piagam Madinah. Sempat Google lah ni, saya duduk ulang soalan 3 kali ni. 46. Hampir tepat tuan yang menjawab itu. Siapa ya? Tak ada nak tengok nama dah. Ustaz Yaakob ya? Ustaz Yaakob kata 46. Ada jawapan lain? Kalau tidak, kita kena setujulah dengan Ustaz. Ni Ustaz ni, takkan salah kan? Ada jawapan lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah Zurina. 47. 47. Tu 46 macam sikit sangat tu. Saya nak jawapan ketiga. Terima kasih Ustazah. Jawapan ketiga. Ada? Sempat Google, sempat. Mana orang ketiga ni? Dia bila sebut orang ketiga ni selalunya dia jadi terkait dengan benda tak baik, Ustaz. Orang ketiga. Tapi di sini insya-Allah orang ketiga baik. Adakah nombor 3 Ustaz Said Ghazali? Agak-agak terlepas soalan dah. Terlepas soalan ni saya rasa duk buat nasi Arab ni sambil-sambil. Tak, minta maaf gurau. Soalannya ialah dalam Piagam Madinah ada berapa fasal?
ataupun ada berapa perkara. Kalau kita hari ini perlembagaan kita ada perkara 1, perkara 2 atau dalam bahasa Inggeris disebut artikel 1, artikel 2. Ya, kalau dalam Undang-Undang Keluarga Islam negeri-negeri disebut section 1, section 2, section 3. Jadi dalam Piagam Madinah ini saya sebutkan fasal sebab itu yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Ya, ada berapa fasal? Tadi Ustaz Yaakob jawab 46, Ustazah Zurina jawab 47. Saya sedang mencari orang ketiga. Kita tengok orang ketiga. Ustazah Nur Aisyah kata 10 fasal ke? Fasal 10 saya tak tahu. Ya, tapi kalau ikut maksud dia beza. 10 fasal dengan fasal 10 itu maksud lain Ustazah. Ustaz Saifullah kata 47, Ustazah Siti Hajar kata 47. Jadi saya pilih majoriti. Saya pun 47 Ustazah. Ustaz Ahmadi pilih 47. 47 juga ya. 47. Saya tidak dapat orang ketiga lah. Ustaz Sanadi pun kata 47. Jadi saya dapat orang ke-10 dah ni. Jadi bukan sebab ramai jawab 47 ya. Memang jawapannya 47. Saya ingat Ustaz Yaakob tu dia tak Google tu. Dia memang ingat-ingat lupa. Jadi sebab itu jawapannya dekat nak betul dah. Ya, tapi kalau objektif dia tetap salah Ustaz. Dia nak 47 fasal. Apa yang Nabi tulis dalam 47 perkara ni? Jadi kita ni tuan-tuan puan-puan rasa malu kalau tidak tahu. Sebab kita kalau disebut tentang hak asasi, kita lah orang yang paling sensitif. Kita paling marah sekali. Apa hak asasi dalam Islam tak ada hak asasi. Itulah kalau boleh kita nak kata. Ya, apa tuntut-tuntut terima je lah apa yang ada. Ya, apa pula orang OKU nak pergi masjid sembahyang Jumaat dah cacat duduk rumah lah. Kan? Itulah kalau boleh kita nak kata. Budak-budak diam, jangan kata apa-apa. Budak-budak ni orang tak dengar, ya. Tunggu besar dulu, ada ilmu sikit baru boleh bercakap. Itulah stereotip kehidupan kita. Jadi tengok apa yang Nabi sebut dalam 47 perkara ini dibahagikan kepada 2. Ustazah Siti Hajar dah tolong saya ceritakan tentang 47 itu. 23 fasal Nabi tekankan tentang hubungan antara umat Islam sesama umat Islam. Itu 23 fasal yang pertama. Atau secara khusus hubungan di antara golongan muhajirin dan ansar. Golongan berhijrah dengan penduduk tetap. Ya. Dan 24 fasal kemudiannya membicarakan hubungan antara golongan ansar, muhajirin dengan Yahudi. Kenapa Yahudi? Kerana di Madinah pada masa itu ramai orang Yahudi yang berhijrah tinggal di Madinah dan mereka menguasai ekonomi di Madinah. Kalau bab ekonomi bagi kat dia. Ya, bagi kat dia. Jadi kerana itu ada hak-hak dan tanggungjawab yang perlu ditunaikan oleh sama ada muhajirin atau ansar atau Yahudi untuk menjamin kehidupan orang Madinah supaya menjadi harmoni. Kalau tidak diberikan hak-hak dalam undang-undang, mungkin ada orang yang dia memang tak dapat hak sebab dia terkebelakang dalam semua perkara. Kerana undang-undang memberikan mereka hak, maka mereka mendapat hak itu. Tapi mengharapkan dia berusaha untuk mendapat hak, dia tidak dapat. Sebab apa? Sebab mereka itu golongan terpinggir. Kalau dalam kehidupan hari ini, golongan terpinggir ialah contoh orang kurang upaya. Ya? Orang kurang upaya. Saya kalau lihat dalam batasan-batasan orang kurang upaya ni rasa jadi sedih. Ya, sebab saya dengar satu aduan yang dibawa kepada saya seorang pesara profesor di sebuah universiti yang berpindah rumah daripada satu negeri, saya tak nak sebutlah, satu negeri ke negeri yang lain. Sebenarnya bukan dia pilih nak duduk negeri itu, tapi sebab masjid hak dia nak sembahyang Jumaat terletak di negeri itu, jadi dia pindah ke
rumah dekat dengan masjid tu. Kenapa nak duduk dekat masjid? Kerana itulah satu-satunya masjid yang paling sesuai untuk orang berkerusi roda. So dia berkerusi roda. Kalau dia tak pindah ke situ, dia ada masalah untuk Jumaat, untuk solat Jumaat. Sebab masjid yang berhampiran dengan rumah dia ni semuanya jenis yang kalau orang berkerusi roda ni dia tak dapat masuk dengan mudah. Kebiasaannya isteri dia setiap kali nak solat Jumaat kena tolak kerusi roda dia, langkah longkang, naik rem, masuk ke ruang solat orang lelaki, kemudian tinggalkan suami dia di situ atas kerusi roda. Kerusi roda ni sebelum dia masuk ni dia kena pakaikan stokin dulu dekat tayar. Sebab tayar dia dah takut ada najis dan sebagainya nak bawa sampai ke ruang solat. Jadi pakai tiup masuk dulu dan pakai buang. Ya, bila dah nak keluar, dah habis solat, tiup tu dibuka, buang, masuk kereta dan nak masuk lagi pakai stokin tayar tu yang lain. Ya, jadi isterinya pula bila dah berusia nak hantar suami dia ke ruang solat dengan susah, dia jadi rasa boleh tak kita ikhtiar cara lain, kata dia. Ya, dah hantar suami sampai ke ruang solat, dia pula nak melawan arus jemaah yang masuk, dia nak keluar pasal dia tak sembahyang Jumaat orang perempuan. Ya, jadi dia kata dia rasa malu, dia rasa segan, dia rasa susah. Sampai akhirnya kerana nak menunaikan solat Jumaat itu, dia pindah rumah, duduk di dekat masjid di sebuah negeri ini. Dan bila dia mengadu kepada saya hal tersebut, ya, saya rasa kita terlepas pandang urusan ini. Kerana ada golongan yang rentan sifatnya, ya, yang tidak ramai dan tidak ada peluang untuk bersuara, dan sentiasa kalau bersuara pun tidak didengari. Jadi dia dianggap tidak utama dan tidak penting. Ya, sedangkan kita banyak menyelesaikan perkara-perkara lain yang tidak penting. Jadi ini sepatutnya menjadi perkara yang penting. Ya, jadi apa yang kita buat? Saya mengadakan seminar Masjid Mesra OKU. Ini tahun 2018. Ya, seminar Masjid Mesra OKU, kita jemput semua pengurusan apa kita sebut, ya, PKD. Apa yang maknanya pengurusan pentadbiran masjid, kita jemput hadir ke seminar supaya dia faham kesusahan dan kepayahan golongan ini, dan masjid yang sudah siap dibina perlu membuat sedikit renovasi supaya boleh diakses oleh golongan OKU. OKU boleh masuk. Ada tandas OKU. Jadi tuan-tuan nak tahu, ada satu masjid tandas VVIP. Kalau Sultan datang ke masjid ada program yang sebenarnya itulah. Dia modify jadi toilet OKU. Dia nak kata supaya OKU boleh datang. Bila saya tengok toilet dia, tuan-tuan, tak sampai spek OKU. Ya, sebab tak muat nak masuk wheelchair. Sebab toilet kita duk masuk selama ni tidak besar mana, kan? Cuma tukar nama di pintu. Jadi pada toilet VVIP jadi toilet OKU. Dia tidak cukup sekadar itu. Dia kena ada kepala paipnya, bukan kepala paip kita hak jenis kita duk pulas hak bulat ni. Sebab ada OKU tak ada jari. Macam mana nak buka paip? Terkehel dengan lengan dia nak buka paip. Jadi untuk OKU dia pesen paip yang ada satu batang panjang, kita tolak dia keluar air. Itu kalau kepala paip saja. Tetapi mana palang dia nak pegang bila dia nak duduk atas toilet tu? Nak pindah daripada kerusi roda ke situ nak kena pegang palang besi yang kuat. Palang besi pula tak ada. Dahlah nak masuk kerusi roda tak boleh pusing. Masuk boleh tapi dah dalam toilet sempit tak boleh nak pusing. Masya Allah. Ya, kemudian ada orang OKU pada masa-masa tertentu, contohnya masa dia mengandung, singgah masjid nak ambil wuduk tak boleh sebab semua tempat wuduk itu dia kena tunduk, dia tak boleh macam-macam. Akhirnya orang dengan mudah, saya tak semayanglah, payah. Saya tak semayanglah, susah. Dan saya tak semayanglah sebab saya OKU.
Ya, jadi kita tidak boleh mempermudahkan hal-hal ibadah ini disebabkan oleh tidak ada fasiliti, itu tidak menjadi excuse. Ya, yang bersalah adalah orang yang sepatut menyediakannya tetapi tidak menyediakan kerana tidak rasa kepentingan itu. Jadi ini yang kita kena lihat, kita kena fikir. Inilah hak asasi, tuan-tuan. Ini hak asasi. Kepada siapa? Kepada OKU. Dan Malaysia akan menjadi bertukar status menjadi negara tua pada tahun 2030. Berapa tahun lagi? 8 tahun lagi. Bila jadi negara tua, ia bermakna ada beberapa peratusan rakyat yang berusia 60 tahun dan ke atas. Dia menjadikan status sebuah negara itu negara tua. Jadi bila negaranya sudah tua, maka dia ada ramai orang kurang upaya atau kelainan upaya. Hari ini tak pakai kerusi roda, tahun 2030 dah tak mampu dan memang kena pakai kerusi roda. Jadi segala infrastruktur kita termasuk masjid-masjid kita mesti bersifat mesra OKU. Kalau tidak, ramai orang tak boleh salat Jumaat. Sebab apa? Sebab saya pakai kerusi roda. Jadi kita kena bersedia. Ini hak asasi manusia. Ya, jadi untuk menunaikan ibadah itu biar boleh dilakukan oleh orang yang normal dan orang yang tidak normal. Dan saya lihat banyak khutbah-khutbah Jumaat sudah pun menyediakan khutbah bahasa isyarat. Itu dulu orang tak sedar. Ya, macam mana dengan orang yang pekak? Datang masjid, solat Jumaat tapi tak boleh dengar apa pun. Sekarang sudah ada bahasa isyarat. Maka kita mengambil inisiatif melatih ustaz-ustazah yang boleh menggunakan bahasa isyarat walaupun dia bukan orang pekak. Ya, banyak program-program agama mesti disyaratkan ada bahasa isyarat. Orang buta dia kata dia masuk masjid, kami tak tahu kiblat kat mana. Jadi saya kata, macam mana cara mudah kalau nak tahu kiblat? Dia kata cara mudah biar kami boleh letak kaki atas kapet dan kami tahu kami menghadap kiblat. Bila kaki tu dia letak di atas kapet itu. Saya kata macam mana? Dia kata maknanya buat satu line yang maknanya di kapet tu dia kan ada kapet timbul, kapet ke dalam, kapet timbul ke dalam. Jadi yang boleh mereka faham tempat nak letak kaki dalam saf itu biar dia ke dalam. Jadi dia tahu dia sedang menghadap ke hadapan, tapi kena buat cara lah, kan dia terbalik kan boleh jadi juga. Jadi itulah perkara-perkara yang kita sebagai pengoperasi kepada rakyat dalam masyarakat kena faham masalah. Ya, dia satu perkara yang kita kena faham juga, sama ada kita ini berislam dengan realiti atau berislam dari realiti. Ya, berislam dari realiti atau berislam untuk realiti. Kalau berislam untuk realiti, kita tak nak faham masalah masyarakat. Ya, kita nak cakap hukum ada dalam kitab je. Lepas tu pandai-pandailah kau ikut. Kau tak ikut berdosa, haram masuk neraka. Itu berislam untuk realiti. Sedangkan Islam itu kadang-kadang hukumnya bersifat khilafiah. Ya, ada yang boleh dipilih begini sekiranya keadaannya begini. Ada begini kalau keadaannya begini. Tetapi dia bukan hukum yang umum. Dia ada pengecualian. Macam mana kita nak menyebut pengecualian sekiranya kita tidak faham isu dan latar belakang masalah. Ya, jadi kalau berislam dari realiti, kita faham realiti dan barulah daripada situ kita memutuskan hukum. Jadi yang mungkin sesuai ada yang pandangan kita lebih baik berislam untuk realiti, tak payah faham masalah masyarakat, ikut saja kitab kata apa. Ya. Ada yang berislam, kita faham realiti, ahli hukum sebelum putuskan sesuatu fatwa, ahli jawatankuasa fatwa negeri sebagai contoh, kita faham apa masalah. Dan sebab itu hari ini sebarang perbincangan untuk memutamatkan fatwa, panggillah pakar perubatannya, panggillah pakar vaksinnya, kadang-kadang panggillah pakar keselamatan jalan rayanya semua. Sebab nak faham realiti masalah. Itu Islam dari realiti. Jadi balik kepada Piagam Madinah tadi, tuan-tuan dan puan sekalian, dua pembahagian daripada 47 fasal. Fasal yang pertama sampai 23 adalah tentang perpaduan sahaja. Tentang hubungan baik sesama manusia. Tentang jangan bunuh orang. Ya, kalau kita lihat daripada perkara ataupun daripada fasal 3 sampai kepada fasal 11,
Ini antara fasal-fasal, orang Jawa kata substantive articles. Fasal-fasal yang bersifat intipati. Apa fasal 3 kata? Kalau sekiranya seseorang itu membunuh orang lain, ya, maka mereka perlu, kalau tidak dihukum yang sama, mereka perlu membayar dan pihak yang menjadi mangsa boleh menerima diah, wang diah. Pernah dengar kan wang diah ataupun wang darah? Berapa ekor unta untuk satu nyawa pada zaman Nabi, tuan-tuan perempuan? Harga sebuah nyawa. Kita bunuh orang yang kita tidak ada hak untuk membunuhnya, dan keluarga mangsa boleh untuk tidak memaafkan kita. Dan kita akan dihukum bunuh juga. Itulah qasas. Tetapi bagaimana kalau keluarga mangsa memaafkan pembunuh? Selesai begitu? Tidak. Maafkan pembunuh, tetapi keluarga pembunuh dan pembunuh itu mesti membayar harga nyawa yang telah dibunuh tadi. Harga nyawa itu berapa nilainya? 100 ekor. 100 ekor unta, Masya Allah. Ustaz mana jawab, saya tak dapat sempat nampak tadi. 100 ekor unta yang macam mana? Unta jantan ke unta betina? Dah 100 bagi je lah. Tak payahlah kira lelaki jantan ke betina ke. 100 ekor unta, 40 ekor mesti bunting. 30 ekor umur 3 tahun hingga 4 tahun, 30 ekor lagi dalam 4 tahun hingga 5 tahun. Allah susahnya nak cari. Sebab itu jangan bunuh orang. Itu pun kalau orang maafkan. Boleh bayar dengan unta, tapi nak cari unta tu fikir lagi. Ya, nak cukupkan duit nak beli unta fikir lagi. Tapi jangan bunuh orang. Jadi harga nyawa hari ini berapa pula kalau kita nak buat diah? Ya. Sebenarnya sedang dalam perbincangan juga untuk melaksanakan diah, ya, sebagai alternatif kepada hukuman gantung sampai mati bagi kesalahan bunuh dengan niat, ataupun kita sebut qatlul amd. Ya, kalau qatlul shibhul amd dan juga qatlul khata' itu keadaan berbeza. Qatlul amd adalah bunuh dengan niat, maka hukumannya juga bunuh. Hak asasi manusia adalah hak untuk hidup dengan selamat. Tak ada siapa boleh dibunuh kalau tidak berhak. Ya. Jadi kalau dibunuh juga, maka hak asasi untuk untuk ada nyawa dan hidup dengan selamat tadi telah dinafikan oleh orang yang membunuh, maka dia hukum untuk gantung juga sampai mati. Tapi keluarga maafkan, maka dia boleh bayar dia. 100 ekor unta, 40 bunting, 33 tahun, 30 ekor lagi 4 tahun ke atas. Jadi hari ini, ya, banyak negara yang sudah mula menawarkan bayaran diah. Kalau tidak mahu, tidak mahu bunuh balas, ya, terima wang diah. Kalau saya tidak ingat jumlah yang tepat, tetapi kalau di Bangladesh lebih kurang 50,000 satu nyawa. Ya, kalau di Arab Saudi 200,000 lebih, kalau di United Arab Emirates, Emirat Arab Bersatu dalam 400,000 lebih, lelaki perempuan sama harga. Kalau di Malaysia ada perbincangan awal dulu dicadangkan ditetapkan RM100,000 satu nyawa. Mahal ke murah, Ustaz? Tak tahu, kan? Murah ke mahal tak tahu 100. Ada orang rasa 100 tu murah. Murah. Ustaz Abu Hanifah nak kata apa? Orang tak ada duit 100,000 mahal. Orang banyak duit 100,000, aku bencilah orang ni tiga orang. Ustaz Abu Hanifah ni dia bekas hakim. Ya ke? Dia 100,000 tu, 100,000 yang Malaysia tu sama lah dengan 100 ekor unta. Tidak sama.
Tidak sama maka lepas dah undang-undang tu. Maknanya ketetapan yang dibuat tidak mengambil kira nilai 100 ekor unta, 40 bunting, 33 tahun, 34 tahun pada zaman Nabi, tidak mengambil kira nilai itu. Dia mengambil kira nilai yang boleh dibayar oleh kita pada hari ini di negara kita. Negara lain, nilai lain. Itu saya kata Bangladesh tadi dalam 50,000. Kalau di Saudi 200,000 lebih. Kalau di Emirat Arab Bersatu 400,000 lebih. Mungkin mengikut status ekonomi rakyat. Ya, tapi dia tidaklah kata orang kaya bayar mahal, orang miskin bayar murah. Tidak. Semua nyawa adalah sama. Cuma ditetapkan cadangannya 100,000 lebih itu setelah mengambil kira banyak perkara lah. Ya, kalau kita nak kata tak ada nilai harga nyawa ni, 100 ekor unta pun tak akan sama dengan satu nyawa. Ya, tetapi sekurang-kurangnya dia menjadi satu asas untuk mengurangkan beban. Ya, kalau ikutkan mahkamah bila kita nak memberi kalau dalam bahasanya remedy, ya, ataupun ganti rugi, compensation kepada kes-kes jenayah ni, kita mengambil kira adakah orang yang dibunuh itu adalah pencari nafkah dalam keluarga. Kalau pencari nafkah dalam keluarga, tidak samalah ganti ruginya dengan orang yang tidak mencari nafkah dalam keluarga. Maknanya dia ni seorang wanita, tak cari nafkah, duduk rumah. Dan kalau cari nafkah, ada lagi mahal. Kita tidak mengambil kira itu. Harga nyawa adalah sama sahaja dan ditetapkan mengikut negara. Tetapi ini belum lagi terpakai. Ya, kalau mungkin dibenarkan penghapusan hukuman mati, ya, di seluruh dunia, maka ini alternatifnya supaya kita masih seiring dengan agama. Ya, bila dihapuskan itu, tetapi ada alternatifnya iaitu diah misalkan. Kenapa nak kena dihapuskan hukuman mati? Kerana proses untuk pembuktian hari ini tidak sama seperti proses pembuktian di zaman Rasulullah. Yes, tetapi kita tak cukup bukti, kita tetap hukum gantung juga walaupun tak cukup bukti, which is ini dikatakan tidak Islamik. Ya, kalau tidak cukup, tiba-tiba dah dihukum gantung, tiba-tiba datang bukti baru, rupanya orang yang dihukum gantung tadi tak bersalah rupanya. Sudah. Ya, jadi yang terbaik adalah kita berhati-hati. Ya, dalam soal hukum ini, biar kurang jangan lebih. Ya, kalau ada alternatif, kenapa kita membataskan alternatif itu? Kerana ada orang mungkin memerlukan wang, jadi dia memaafkan. Ya, daripada dia bersetuju untuk menghukum gantung pihak yang membunuh tadi. Jadi soal membayar dan menerima diah ini dinyatakan dalam Piagam Madinah daripada pasal 3 sehingga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bahkan Nabi sebut setiap satu. Kalau orang, kalau kaum Bani Jusham membunuh, maka kaum Bani Jusham itu perlu membayar dia. Kalau kaum Bani Sa'idah, kalau kaum Bani Al-Harith, kalau Bani Arif, Bani An-Najjar, Bani Amru bin Auf, Bani An-Nabi, Bani Aus, disebut satu-satu. Ketegasan itu sebab hak untuk hidup adalah hak asasi setiap rakyat, setiap manusia. Begitu sekali Nabi tekankan. Ya, datang kita hari ini, mana ada hak asasi dalam Islam? Ya, memang tidak ada perkataan itu di dalam Al-Quran. Walaupun dalam Al-Quran kalau kita cari, ya, dalam satu kajian oleh seorang pelajar di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia tahun 2004 berkaitan dengan hak dan tanggungjawab dalam Islam dan perbandingan dengan Barat. Ya, dia melihat dalam Al-Quran disebut sebanyak kalau saya 287 kali perkataan hak pun. Hak, ya, disebut 287 kali. Yang mana dalam agama kita hak itu datang lebih dari 18 maksud. Kalau di Barat bila sebut human rights, ya, ataupun hak asasi, dia membawa 4 maksud. 4 maksud. Yang pertama adalah kuasa ataupun power. Yang kedua ialah immunity ataupun kebal. Yang ketiga adalah tuntutan, claim. Ya. Kemudian yang keempat kata dia ialah liberty, kebebasan. Kalau hak di Barat 4 ni. Tuntut,
bebas, kebal, kuasa. Dalam Islam, dalam Al-Quran, dengan 287 kali disebut hakun, ya, hakun 18 makna, ya, termasuklah 4 tadi, tapi ada lagi, iaitu kalau dalam bahasa orang putihnya ialah rights and duties. Ya, hak dia kena ada tanggungjawab, dia tidak hak semata-mata. Ya, hak dan tanggungjawab. Kemudian property iaitu harta. Ini pun disebut sebagai hakun. Kemudian pemilikan. Kemudian share, perkongsian. Kemudian justice, keadilan, certainty, ketetapan, truth, kebenaran. Benefit, ya, manfaat, disebut juga hak itu sebagai option, pilihan. Ya, kemudian disebut hak juga sebagai privilege atau keistimewaan. Banyak. Jadi kalau nak kata hak tentang hak asasi ini, biar orang Islam ajalah bercakap. Orang lain tak usah bercakap. Pasal apa? Pasal Islam itu lebih luas dan besar. Ya, hakun itu mendasari manusia. Ya, tetapi sudah pasti itu masalah kita tidak mengkaji, kita tidak membaca, kita tidak mengupas, kita tidak berbincang, kita tidak bersedia untuk menerima pandangan berbeza. Akhirnya kita rasa kitalah yang paling pandai. Dan bila paling pandai tak payah dengar orang cakap. Ya, bila tak payah dengar orang cakap, kita rasa kita dah cukup pandai. Rupanya bila kita bersama dengan orang masyarakat yang lebih besar dalam medium ilmiah yang lebih luas, barulah kita rasa banyaknya aku tidak tahu. Ya, jadi kita ingin menjuarai ilmu. Bila nak menjuarai ilmu, bukan saja kita faham konsep naklinya, tetapi konsep aklinya juga kita mesti faham. Ya, supaya dia berintegrasi dan kita boleh berbahas. Saya ingat Ustaz di University Oxford, ya, pada tahun 2009 kalau saya tak salah. Satu conference di sana, masa tu saya buat PhD juga di UK. Jadi PhD itu adalah PhD pula. Seminar itu berkaitan Islamic civilization, ketamadunan Islam di barat. Jadi saya dijemput juga membentang kertas kerja berkaitan hak wanita dalam Islam dan kemungkinan untuk beradaptasi dengan hak wanita mengikut piawai antarabangsa. Jadi di sana saya tersebut perkataan poligami. Oh, sensitif lain macam. Ya, saya ingatkan orang Malaysia aja sensitif, rupanya di UK pun sensitif juga. Bila saya sebut polygamous marriage and bagaimana poligami itu memperkasa wanita. Saya tak kata memperkasa lelaki, sebab pada saya poligami memperkasa wanita. Kerana itu asasnya poligami, ya, iaitu untuk membantu, ya, menjaga akidah, menyelamatkan anak yatim. Itu semua pemerkasaan. Jadi bila mana saya sebut wanita poligami sebagai salah satu faktor pemerkasaan wanita, sebab dalam hak asasi manusia ini kita kena sentiasa memperkasa, kita bukan melemahkan dan mendiskriminasi orang. Kalau melemahkan manusia itu bukan hak asasi. Yang mendiskriminasi dan menzalimi orang itu bukan hak asasi. Jadi bahasa hak asasi itu kena betul. Jadi bila kita sebut memperkasa, jadi ramai yang kat tangan. Profesor-profesor di sana semua kat tangan. Kita PhD pun tak habis lagi, Ustaz. Tapi saya lihat ramai di sana profesor-profesornya yang bukan Muslim lah yang turut serta dalam seminar kita. Jadi mereka mempersoalkan bagaimana kerana data menunjukkan bahawa poligami itu tidak memperkasa tetapi melemahkan dan menzalimi bukan sahaja wanita tetapi anak-anak. Jadi saya pun teringat, ya, satu kajian pernah dibuat di Malaysia juga, gabungan 4 universiti awam dengan beberapa kementerian dan agensi tentang menilai sama ada amalan poligami di Malaysia ini adakah banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Ya, jadi hampir 98% responden di kalangan isteri pertama yang akhirnya begini, daripada tidak bekerja kena bekerja. Masa muda, masa sihat tak kerja. Masa tu suami ada 1 isteri. Bila suami ada 2 isteri, jadi isteri yang pertama tadi kena bekerja. Sebab apa? Tak cukup duit untuk anak-anak.
Ya, kemudian ada yang dia kata anak-anak sudah tidak mendapat kasih sayang. Ada yang kata anak daripada sekolah swasta kena pindah sekolah biasa. Itu tak apalah, asal sekolah. Ya, kemudian ada yang kata anak daripada tak minta beasiswa kena minta. Tak apalah, boleh minta beasiswa, minta. Ya, ada yang isteri daripada sakit dapat rawatan tetap di hospital yang jauh sikit yang lebih baik, sekarang terpaksa berubat kampung sebab poligami. Bukan sebab poligami, sebab suami dah tidak mampu kerana menanggung keluarga yang lebih besar. Jadi hasil daripada kajian itu menunjukkan 98% ya, yang menunjukkan mudarat dalam maksud mudarat itu. Ya, bukan mudarat dalam maksud mudarat yang sebenarlah. Mudarat itu daripada dapat rawatan kepada tak dapat rawatan. Dalam konteks kita itu sudah mudarat. Jadi akhirnya mana memperkasa wanita? Ya, takkanlah sebab kita Muslim dan kita beriman maka kita mengatakan itu baik, ini baik kerana Islam memperkatakan begitu, tetapi dari segi amalan dan pembuktian tidak nampak. Jadi saya pun rasa lemah. Jadi macam mana saya nak kata? Saya katakan begini, kalau di Tunisia dan di Turki poligami diharamkan. Ya, memang declare kita sebagai pengamal poligami di negara tersebut adalah satu kesalahan jenayah. Jangan gaji-gaji nak declare saya ada 3 isteri, itu satu kesalahan. Jadi di sini kita benarkan poligami. Jadi saya kata walaupun di Turki, walaupun di Tunisia itu poligami diharamkan, tetapi orang tetap berkahwin 2, 3 dan 4 sebab dia bukan satu kesalahan dari sudut syarak. Cukup saksi, ada wali, ada mahar, ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan, cukup syarat semuanya, sahlah nikahnya walaupun tidak mendaftar dengan pejabat agama, tidak diperundangkan, tidak ada kad nikah, tak ada apa, tak ada sijil nikah, tak apa, sah nikahnya. Jadi ramai orang masih meneruskan poligami tetapi status isterinya isteri yang tidak sah di sisi undang-undang. Anak-anaknya adalah anak-anak yang tidak sah dari segi undang-undang, tidak boleh dibinkan kepada bapa dan tidak berhak kepada apa-apa hak sebagai seorang anak yang sah taraf. Maka anak itu mengikut undang-undang kalau di negara kita jadi anak tidak sah taraf sebab ibu ayahnya tidak ada surat nikah. Jadi saya katakan, bukankah poligami itu memperkasa wanita supaya isteri yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan anak-anak itu disahkan oleh undang-undang? Itu pemerkasaan bila poligami dibenarkan. Tapi kalau tak dibenarkan, dia tetap berlaku dan yang teraniaya siapa? Tetap wanita dan anak-anak, bukan? Jadi akhirnya mereka tidak tahu technical aspek of kita punya undang-undang di negara. Bila mereka dengar saya punya penjelasan itu, dia kata betul, maknanya poligami pun ada mudaratnya, tidak poligami pun ada mudaratnya, tapi mudarat yang lebih besar ialah kalau diharamkan poligami. Jadi sekarang tugas kita dari segi hak asasi ini memperkasa perundangan. Ya, dan juga mendidik masyarakat, pengamal undang-undang supaya mereka lebih bertanggungjawab dan tahu peranan dan fungsi wali. Ya, dan juga mendidik ibu-ibu supaya memahamkan anak-anak lelaki tentang ilmu-ilmu begini. Ya, jadi itulah sebenarnya fokus kita, bukan fokus untuk mengharamkan poligami. Jadi ini pun hak asasi tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita berhujah dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada Rasul, kita tidak boleh menggunakan hujah daripada dalil-dalil dan nas Al-Quran untuk mereka faham dan akur. Sebab mereka sudah tidak percaya, mereka belum percaya. Kita yang percaya mencari hikmah di sebalik itu. Dan kita sampaikan pada orang hikmahnya. Ya, sebab dengan hikmah tu kadang-kadang logik akal manusia dia boleh menerima. Mula-mula dia terima hikmah. Lepas itu barulah mungkin akhirnya mendapat hidayah. Sekarang hikmah pun dia tak nampak daripada kita sebab kita tidak sampaikan hikmah. Jadi itulah kenapa kita mesti menjuarai ilmu. Ilmu apapun kita mesti juarai dan faham dari sudut agama. Sebab itu cendekiawan Islam dahulu kalau mereka tidak arif tentang ilmu akidahnya, tidak arif ayat Al-Qurannya, tidak arif hadisnya, tidak arif ilmu hukumnya, fiqh dan usul fiqhnya, mereka tidak boleh menjuarai ilmu walaupun selepas itu mereka mendalami ilmu
kejuruteraannya, ilmu perundangannya, dia tidak boleh sebab dia tidak melengkapkan di awalnya dengan ilmu-ilmu yang lebih utama kepada manusia. Jadi itulah soal hak asasi ini saya bawa kenapa kita perlu memahami Piagam Madinah supaya kita lihat inilah ilmu yang paling dekat dengan kita sebab ini yang Nabi buat. Jadi kita mesti bersama dalam konteks kita lah sebab kita berbeza dengan konteks Madinah itu. Kemudian dalam fasal yang seterusnya, fasal ke-12, ya, tanggungjawab untuk sama-sama membayar wang tebusan darah. Tak habis lagi dia hari tadi. Dia artikel 12 ataupun fasal 12 adalah tentang tanggungjawab kita bayar. Ya, sebab takut kalau kita mahkamah kata bayar nafkah 100 sebulan pada anak. Keluar daripada mahkamah tak bayar, siapa kejar? Tak ada siapa kejar pun. Ya, jadi tenganga lah anak isteri duduk tunggu, anak dengan bekas isteri duduk tunggu 100 tak bagi-bagi, datang pula mahkamah, mahkamah kata kami tak boleh lah nak pastikan dia bayar, kami cuma boleh keluar perintah. Sebab itu tumbuh unit bahagian sokongan keluarga BSK, ya, supaya boleh diberikan pendahuluan kepada isteri yang dalam proses penceraian dan sebagainya, dan diminta hutangnya daripada suami tak bayar juga. Ya, jadi akhirnya dana dah habis, nak diteruskan pun susah sebab sepatutnya dia menjadi hutang. Dia nak bagi pada orang lain pun nak nafkah sementara tapi tak boleh nak bagi. Jadi di sini perkara 12 dalam Piagam Madinah disebut tanggungjawab untuk bayar. Ya, kemudian disebut pula artikel 13 menentang kezaliman, melanggar kesusilaan, kesalahan, dosa dan kerosakan. Perkara 14 tidak membunuh saudara seagama kerana seorang kafir atau menolong mana-mana kafir untuk menentang orang beriman, artikel 14. Kemudian perkara 15 melindungi orang yang lemah. Kita nak kena melindungi lah OKU. Nak melindungi kanak-kanak, nak melindungi wanita yang lemah. Ya, perkara 16 pertolongan kepada Yahudi, tidak menzalimi mereka jika mereka menyertai kita orang yang beriman. Ya, barulah kita jadi orang yang tidak zalim. Kemudian perkara ke-17 hak untuk berdamai, mencari keadilan. Ya, perkara 18 ya, serangan ke atas Madinah adalah saat serangan ke atas semua orang-orang di Madinah. Bukan serangan Madinah adalah serangan kepada golongan tertentu, tidak. Perkara 19 orang mukmin mesti menjadi orang yang saling membela. Perkara 20 orang mukmin mesti berada teguh atas kebenaran. Perkara 21 tentang bunuh-bunuh ini mesti bunuh dan dibalas bunuh mesti cukup bukti. Tidak cukup bukti dia menjadi takzir. Ya, kita cukup tak cukup gantung belakang. Lepas habis gantung baru sedar ada bukti baru. Ya, kemudian 22 tidak boleh melindungi pembunuh. Perkara 23 kalau berlaku pergaduhan rujuk apa Allah dan Nabi kata. Perkara 24 kita sama-sama menanggung kos perang. Tak kira siapa kita asalkan berada di Madinah. Perkara 25 kita mesti bebas mengamalkan agama masing-masing. Tidak kira apa agama. Kemudian perkara 26 hingga perkara ke-35 adalah berkaitan dengan layanan yang saksama antara kaum. Ya, perkara 36 tidak siapa boleh menarik diri keluar daripada dipanggil persepakatan di kalangan rakyat Madinah melainkan dengan persetujuan Nabi. Perkara ke-37 kita perlu menanggung sama-sama kos operasi negara. Artikel 38 kalau kita perlu berperang, Madinah perlu berperang, maka kos perang sama-sama ditanggung oleh semua orang. Artikel 39 Madinah tidak boleh diceroboh. Artikel 40 jiran tetangga perlu diperlakukan seperti diri sendiri. Artikel 41 tidak boleh menghampiri wanita melainkan dengan izin keluarganya. Tengok hak wanita sudah ada dalam Piagam Madinah. Kemudian 42 sebarang perselisihan di antara Yahudi dan kaum muslimin rujuk penyelesaiannya kepada Allah. Artikel 43 tidak boleh beri bantuan kepada musuh. Artikel 44 pertahan Madinah dari pencerobohan adalah tanggungjawab setiap rakyat. Artikel 45
Madinah adalah perdamaian. Artikel 46, Yahudi boleh berdamai sekiranya mereka menyertai orang-orang yang beriman. Dan artikel 47, piagam Madinah ini tidak boleh melindungi pesalah. Ini semua adalah hak asasi, tuan-tuan. Jadi kita biarlah menjuarai hak asasi yang betul. Ya, jadi banyak perkara sebenarnya yang kita mungkin nak perincikan lagi, nak faham lagi. Jadi Allahu Akbar, saya tidak ada masa yang cukup. Ustaz Fawaz cuma bagi saya lagi 3 minit. Wah, kalau ada tambah boleh, tak ada masalah sampai Mungkin tuan-tuan puan-puan pun juga perlu ikut jadual, wallahu a'lam. Jadi saya ingat di akhir ini, kalau kita rasa sedikit sebanyak, kalau tidak ialah dalam tempoh masa 1 jam 15 minit lebih kurang, ya, sangat terbatas. Saya mengajar di USIM hak asasi manusia antarabangsa dan Islam ini untuk 1 semester, 3 bulan. Ya, saya rangkumkan menjadi 1 jam suku untuk hari ini. Jadi saya rasa memang banyak perkara yang saya nak sebut lagi, cuma tidak dapat. Ya, jadi dalam konteks dunia semasa, ya, kita sudah tidak menggunakan pakai piagam Madinah, dan memang piagam Madinah itu untuk Madinah saja. Jadi di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, mereka menubuhkan satu perisytiharan, ya, sebagaimana fungsinya tadi macam piagam Madinah. Perisytiharan itu disebut sebagai, kata orang Jawa, Universal Declaration of Human Rights, ya, ataupun Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, dan Malaysia adalah negara ahli kepada PBB, dan Malaysia juga perlu mengambil deklarasi tadi sebagai dasar untuk kita membina hak asasi manusia di Malaysia. Jadi di situlah kita ambil dan letakkan di dalam perlembagaan persekutuan kita. Ya, dan juga apa sahaja perjanjian-perjanjian di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang bersifat hak asasi manusia, seluruh negara di dunia perlu memperakuinya dan mengguna pakai ke negara masing-masing. Tinggal lagi ia adalah satu pilihan, nak ambil tak nak sudah. Tapi kalau negara itu mengguna pakai, maknanya di peringkat antarabangsa, negara itu dilihat bersungguh-sungguh melindungi hak asasi rakyat. Kalau negara itu tidak menerima pakai dan tidak menandatangani perjanjian, menunjukkan negara itu tidak bersungguh-sungguh menjaga hak asasi rakyat. Ya, tetapi timbul beberapa cabaran, iaitu kadang-kadang hak asasi itu tidak bersifat syar'i. Jadi kitalah main peranan untuk mensyar'ikan hak asasi itu, yang sesuai dengan apa yang kita mahu mengikut kepercayaan agama dan adat budaya. Ya, jadi di situ juga saya katakan kita perlu menjuarai ilmu supaya kita dapat mengadaptasi mengikut agama dan juga mengikut kesesuaian kita di dalam negara ini. Jadi saya berakhir Suruhanjaya Hak Asasi Manusia dalam tidak sampai sebulan lagi dari sekarang, genap 6 tahun. Jadi itu maknanya 2 penggal penuh lah, tidak boleh disambung lah. Dan lantikan ini adalah daripada yang di-Pertuan Agong, ya, dan juga beberapa tanggungjawab yang telah saya sempurnakan, termasuk kita menyediakan khutbah-khutbah Jumaat berkaitan hak asasi manusia dan diedarkan ke seluruh negeri di Malaysia dan dibaca hampir di kesemua negeri pelbagai tajuk. Ya, daripada hak asasi warga emas, OKU, kanak-kanak, warga asing, keselamatan alam sekitar, hak terhadap keperluan asas, air yang bersih dan sebagainya. Dan kita memperkasa hak kanak-kanak sekolah tahfiz, menjalankan pelbagai seminar dan juga program latihan kepada pentadbir sekolah-sekolah tahfiz supaya mereka faham hak guru-guru, hak pentadbir, hak jemaah pengurusan sekolah dan juga hak kanak-kanak. Ya, kalau tidak, kita dah buat satu institusi agama yang baik, tetapi kita lakukannya dengan cara yang tidak beragama. Kemudian kita perkasakan pemahaman masyarakat tentang hak asasi. Jadi dengan kerjasama JAKIM, kita adakan seminar hak asasi manusia dan Islam. Ya, dan setiap
perbincangan apa-apa jua isu, kita libatkan juga pandangan daripada pihak pejabat mufti negeri-negeri. Ya, dan itulah yang mampu saya lakukan, dan saya juga rasanya kita perlu bergandeng bahu sama-sama dalam urusan agama ini, walaupun kita tidak punya pangkat dan nama, tetapi kerana status kita sebagai seorang khalifah, kita tidak ada pilihan. Jadi saya kira itu sahaja Ustaz Fawaz. Pertemuan ini bermakna untuk saya, walaupun saya tidak dapat lihat tuan-tuan puan secara langsung, saya mengharapkan itulah yang berlaku, tetapi kita fahamlah situasi semasa. Saya mohon banyak-banyak kemaafan di atas Assalamualaikum Tuan Syarah. Ya, Boleh tanya sikit ya? boleh, sila. Saya rasa muskil sikit lah. Di mana yang Tuan Syarah cerita tadi ni berkenaan dengan poligami. Poligami ini yang sebenarnya bukan orang nak sangat. Tapi kita kata hakikinya takdir daripada Allah, tak payah nak buat lagu mana kan. Jadi saya rasa begini. 98% tu yang mudarat tu mana cukup besar lah. Saya rasa bila kita tambah satu lagi, maka Tuhan akan tambah apa nama segala-galanya. Kalau kita betul dengan Allah SWT. Tapi masalahnya hari ini, kita kata mula kita buat misalnya, saya bukan ni lah, kalau kita buat poligami itu, kadang kita nak susun bagi elok lagi. Yang hak tua tu dia punya serang sehingga sampai tak tahu nak kata apa. Dekat ulu ni. Tak boleh nak kata apa, mana serang dengan hak tua. Tak, maknanya, sehingga sampai bertahun-tahun. Oleh kerana maknanya tak ada kebahagiaan rumah tangga, serang dengan hak tua, tak ada kita nak buat lagu ni, dia cakap, kita cakap sekali dia cakap 10. Kita cakap 2 dia cakap 20. Yang hak mengaji lebih teruk daripada hak tak mengaji kalau kita tengok. Jadi maknanya kalau berlaku macam ni, maknanya kita tak ada keberkatan dalam rumah tangga. Jadi saya syorkan kepada Profesor, tolong cerita bagaimana kita nak mendapat keberkatan, walaupun kita kata kadang kita tak ada keuangan, maka Tuhan boleh tambah keuangan kepada kita. Syaratnya kita betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong cerita saat pergi turun sampai 50-50%. Hak 98 tu pergi turun 50. Bosan sedap dengar kita kata. Nak rasa berkat kena nikah dulu lah Ustaz. Duk buat dah ni. Alhamdulillah. Kita tak ada masalah apa. Kita tak ada masalah apa. Alhamdulillah tak ada masalah apa. Maknanya, nombor satu, saya punya agak, suami tak ada kesabaran yang kuat. Dan tak berlapin diri dengan Tuhan. Maknanya tiap-tiap satu benda kena minta ke Tuhan. Minta ke Tuhan, jangan berhenti. Mana sentiasa kita dengan Tuhan. Jadi maknanya yang kita masalahnya, isteri yang pertama tu, hak nombor 2 tak apa, nombor 3 tak apa, hak yang pertama tu, dia serang tu pendek kata tak boleh nak buat apa. Di sini keberkatan dia tak ada. Mana bila tak ada keberkatan, dia akan berlaku macam-macam masalah. Tolong terang saya, ini Profesor. Sekian. Baik, terima kasih Ustaz Yusof. Satu, saya tak tahu nak kata aduan ke atau perkongsian ke atau persoalan. Ya, tapi saya bersetuju. Ya, bersetuju. Maknanya barakah itu satu, tetapi pemahaman tentang perkahwinan itu sebagai satu ibadah itu amat kurang. Sebab kita kadang-kadang salah tackle isu dan salah cara menyelesaikan masalah. Saya bawa contoh, ya, satu hari saya berprogram satu ceramah dengan 1000 orang penjawat awam wanita di salah sebuah negeri. Jadi pada masa itu saya rasa sangat seronoklah sebab saya suka kalau audiens saya semua wanita, jadi kita boleh mengumpat banyak-banyak. Okey, jadi yang baik-baik. Ya, jadi antara yang dibisikkan pada saya oleh pihak Rustia ialah dengan rasa, ialah saya pun rasa bangga juga dengan himpunan 1000 orang penjawat awam wanita. Jadi dia kata
kita boleh buat himpunan begini untuk wanita sebab dia kata lelaki di sini memang payah, ya, memang mereka tak boleh nak dibuat apa dah. Ya, dan wanita pula dia kata kalau di pasar tu kalau tengok semua orang perempuan belaka berniaga. Tak ada orang lelaki. Saya kata kenapa tak ada? Tak susahlah orang lelaki ni dia itulah dia nak ngeteh saja, dia nak rehat saja, dia tak nak kerja berat-berat. Saya kata jadi kita perkasa orang perempuan lah ya. Dia kata kita tak ada pilihan, kita bagi orang perempuan peluang perniagaan, kita bagi dia microkredit, kita bagi dia latihan, kita bagi begini. Lepas tu saya kata tak kesian tengok orang perempuan sambil berniaga menyusu anak lagi. Buai ada dekat sambil berniaga petai dengan belacan tempoyak tu, saya kata sambil duduk-duduk anak, panas, kipas lagi anak. Jadi lepas itu tinggal kedai sekejap tutup dengan kain, bagaimana hantar anak tuition. Lepas itu sejam tutup sekejap, bagaimana ambil anak tuition pula. Lepas tu hak baby tak ada angkut bawa lah, tinggallah sekejap. Jadi saya kata kena tak macam ini kita kaitkan tentang inilah cara yang sebenarnya dalam agama. Sedangkan agama itu telah menetapkan fungsi kita berbeza kerana kudrat kita berbeza sebagaimana disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, dah memang lelaki itu menjadi qawwam kerana sifatnya yang macam mana? Kerana Allah bagi kelebihan kepada mereka berbanding golongan yang lagi satu, wanita. Dan kerana mereka menginfakkan diri, menafkahkan dirinya kepada golongan itu. Jadi sebab itu mereka menjadi qawwam. Jadi kita kena memperkasa mereka supaya menafkahkan diri kepada golongan ini dan juga mempergunakan, memanfaatkan kelebihan yang Allah kata Allah bagi pada lelaki, tak bagi pada perempuan. Kelebihan itu mana? Ya, kalau perempuan yang diperkasakan dalam semua perkara sehingga perniagaan diperkasakan wanita, pendidikan diperkasakan, bukan tidak baik, kami suka. Tetapi takkanlah kami menjadi perkasa lalu kami mengambil alih semua perkara. Jadi saya kata yang betulnya ialah kita kumpul 1000 orang penjawat awam lelaki. Dan kita cerita pada mereka bagaimana sikap seorang wali dalam rumah. Bagaimana sikap seorang pencari, pencukup nafkah dalam keluarga. Bagaimana sikapnya, bagaimana dari sudut agamanya, bagaimana menjadi orang yang perlu mencukupkan nafkah bimbingan agama kepada isteri dan anak-anak. Itu yang patut kita lakukan. Jadi akhirnya dia kata apa yang Ustazah cadangkan, dia kata pada saya kata gini, buat satu buku ringkas, tak payah tebal, tulis di situ peranan wali, tulis di situ tanggungjawab seorang wali, edarkan ke seluruh negeri. Alhamdulillah berlaku. Ya, tidak lama selepas itu edar semua. Dan hari ini pelajar-pelajar saya pun kalau nak tahu apa kronologi wali dalam Islam ini, maknanya dari segi akad nikahnya, dari segi nafkahnya semua, ada dah baca buku itulah kronologi. Ya, maknanya kalau suami masuk penjara, siapa menafkahi isteri dan anak-anak? Kalau ada harta yang ditinggalkan yang boleh guna selama-lama suami duduk dalam penjara 20 tahun, guna sampai habis. Itulah nafkah yang disempurnakan walaupun tuannya dalam penjara. Tapi kalau tak ada, siapa yang menafkahi? Semua jawab, isteri menafkahi diri sendiri. Saya kata Islam tidak kata isteri menafkahi diri sendiri. Ada kronologinya yang perlu dimainkan oleh orang lelaki dalam keluarga, sama ada abang kandungnya, ayahnya, ya, ataupun siapapun kepada anak-anak wali tersebut. Jadi ini kita jauh lagi tuan-tuan, jauh lagi kita nak sampai ke satu kehidupan berkeluarga yang betul, menepati kehendak agama. Apalagi tentang poligami. Ini bukan poligami, ini yang asas pun kita masih ada masalah yang banyak. Poligami itu dah tak jadi satu keutamaan untuk kita berikan fokus. Tetapi bukan bermakna kita boleh kesampingkan dia. Jadi pada saya banyak lagi isu-isu yang lebih utama, tetapi dalam masa yang sama poligami itu tidak terhalang. Jadi bila berlaku, kita perlu juga memberi kesedaran. Bukan saja kepada lelaki, tetapi kepada wanita.
ya, soal berkahwin, tidak daftar di luar negara dan sebagainya, macam-macam. Jadi insya-Allah kalau kita ada persediaan fikriyah itu, kita tidak ada masalah dari segi ruhiyah. Ya, masalah kita dari segi fikriyah pun kita belum cukup, maka ruhiyah kita masih perlukan banyak bekalan. Wallahu a'lam. Ada lagi ke persoalan? Jadi saya lupa nak buka soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya showkan buku tadi ni, buku hak yang perkasakan hak wali tu. Ya, ya. Minta ke semua guru takmir ni minta beri boleh hak tu. Kami tak ada buku tu. Allah. Kita rasa Saya sebab tu maknanya di mana duduk buku tu tak dapat dibaca, lepas tu bila tuan profesor cerita macam tu kami terlepas pandang, kami tak tahu. ya, Jadi maknanya sebab kita bagi dapat ke semua pada guru takmir ni sama ada lelaki atau perempuan, biar baca satu persatu buku tu. Maknanya biar kuat semua sama ada lelaki atau perempuan. ya, Hari ni dengan sebab tak ada. Tak ada benda tu tak ada. Yang sebenarnya pakai buat begitu je. Itu yang jadi masalah besarnya. ya. Tak buat pasal banyak jadi janda-janda tu banyak sangat. Masalah begitu. Bakat nak. Lepas tu benda-benda yang nak kuat akidah, nak kuat apa semua ni tak ada. Ya. Jadi kita minta guru takmir pula baca ke semua pada masyarakat ni beritahu. Sama ada orang masyarakat ni nak marah kan, nak setuju tu hak tu cerita lain. Begitu. Sebab akhir-akhir zaman ni maknanya cukup banyak ni jadi masalah ni. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Betul. Ya, cuma yang dibuat oleh Kelantan itu untuk edaran negeri sahajalah, dia tidak jual, dia tidak edar lebih pasal dia pun agaknya memang tidak cukup dan itu lama dah. Itu tahun 2004. Tapi saya cerita sekarang tahun 2022. Jadi saya masih lagi dalam usaha nak pastikan dakwah itu sampai, persiapan fikriyah itu cukup. Jadi macam mana cara sekalipun ia boleh dilakukan. Jadi cara saya antaranya kalau ada forum, ada ceramah, apa tajuk pun berkait keluarga, saya akan sebutkan tentang pemberkasaan wali dalam rumah tangga. Ya, sebab itu adalah satu perkara yang utama dalam kita nak membaik pulih apa sahaja, poligami ke, nafkah ke, tanggungjawab semua. Ya, jadi kalau negeri itu sudah bermula, saya ingat mungkin Pulau Pinang dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang mungkin boleh juga mengambil usaha dengan konteks Pulau Pinang. Jadikan bukan sebagai buku tebal nanti orang tak baca, dia hanya helaian beberapa muka surat saja dan diberikan percuma. Jadi mungkin dalam mana-mana medium ilmiah yang lain boleh diedarkan juga, contohnya dalam program ini. Itulah saya rasa, Ustaz Fawaz. Ada lagi yang lain? Kita habis pukul 3 kan? Ya. Okey. Kalau tak ada Ustaz. Ya, saya apa doktor ada apa-apa pesanan sebelum penutup? Tak ada, saya cuma nak minta maaf, saya takut ada hutang, tersalah kata, terlanjur bicara ataupun apa-apa saja yang saya sebutkan tadi yang tidak betul, yang bertentangan dengan apa yang dibawa Allah dan juga Rasul, maka ambillah yang dibawa oleh Allah dan Rasul, yang terkhilaf itu adalah daripada saya. Jadi saya minta maaf, terima kasih, sangat menghargai dan sekali lagi semoga kita dilapangkan Allah Subhanahu Wa Taala waktu untuk bertemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Al-Fadilah Dr. Nik Salida di atas penyampaian yang sangat memberi manfaat kepada warga guru-guru takmir. Ini adalah gabungan Doktor 4 negeri daripada Perak sampai ke Perlis yang merupakan tahun yang ketiga program pengkajian fuqaha. Dan kita alhamdulillah sedang berkooperasi dengan Universiti di UPSI di Perak untuk pensijilan profesional. So mereka yang berdaftar mereka akan ada sijil profesional dengan harga yang sangat murah lah. So ini program yang dia ada kitab tetapi dia ada exam, dia ada assignment, dia ada semualah syarat-syarat yang ditetapkan oleh UPSI.
Tahun lepas kita bekerjasama dengan UniKL. Jadi ini sebahagian daripada pendedahan yang kalau kita tak panggil Dr. Nik Salida, kita tak terdedah kepada human right ataupun hukukul insan yang merupakan perbincangan antarabangsa. Jadi risalah ni kita boleh bawa dalam masjid-masjid walaupun masyarakat kampung, tapi sebenarnya kita tidak boleh mengecilkan masyarakat kampung yang sudah advance, yang mungkin jemu dengan ceramah agama sahaja ataupun ibadat sahaja, 30 tahun hanya kita bicara tentang ibadat. Mereka juga ingin mengetahui tentang hukukul insan, hak insan yang begitu banyak yang diceritakan oleh doktor, hak OKU, hak wanita, hak orang mengandung. So ini sudah dia memberikan kita satu gambaran yang bau skop dakwah kita di masjid, yang mana kita ada guru takmir di seluruh Malaysia hampir 4,000 doktor, 4,000 orang. Kalau risalah ini dapat disebarkan, saya yakin pemulihan akan berlaku dalam masyarakat kerana guru takmir adalah ejen-ejen yang bergerak dalam masyarakat di masjid, yang kerana mereka ni adalah ejen-ejen kerajaan di bawah JAKIM yang bergerak menyampaikan risalah Islam di bawah seliaan JAKIM. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak doktor di atas satu kupasan. Walaupun doktor mengambil masa 4 bulan di universiti, kita dapat ringkaskan kepada 1 jam 15 minit. Ini merupakan satu kejayaan yang baik kepada kita semua kerana meninggalkan satu benih yang benih ini akan dikembangkan oleh guru-guru takmir. Jadi kita ucap terima kasih dan insya-Allah jangan jemu kalau ada jemputan pada masa akan datang. Terima kasih. Saya mewakili pegawai takmir, Ustaz Imran, Ustaz Abdul Rashid, Ustaz Abdul Aziz, Ustaz Sofian, kita gabungan ini alhamdulillah sudah 3 tahun, satu benda yang sangat orang kata istimewa. Jadi mudah-mudahan doktor tidak akan jemulah untuk menerima panggilan kami, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan, selamat berehat untuk kita sambung pengajian kita pada pukul 2.30. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Ustaz nak halau saya suruh keluar, Ustaz cakap terang-terang. Tak ada. Kita sentiasa membuka pintu pada Dr. Nik. Ya, kerana Dr. Nik adalah seorang ilmuwan yang terlibat secara realiti, bukan setakat pensyarah tetapi terlibat dalam suhakam, dalam agensi-agensi, dan ini merupakan satu pengalaman yang berkongsi bersama kita ni mahal bagi saya. Ia merupakan satu benda yang sangat berharga. Kalau semata-mata pensyarah mungkin sederhana, tapi kalau memang terlibat di dalam suhakam dan di peringkat antarabangsa, pengalaman ini sangat bermakna kerana kita boleh tahu isu ini secara direct daripada ahli dan pakarnya. Ini yang kita bawa dalam guru takmir, sentiasa berinteraksi dengan ahli dan orang-orang yang pakar supaya kita dapat maklumat yang sahih. Terima kasih doktor. Doktor boleh join kita anytime. Anytime sampai hujung tahun open insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita temu 2.30. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.